Selamat petang. Nama saya Ferdinand Dana Alexander. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan. So, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahawa sistem kepercayaan dan agama ini sudah wujud dari dahulu lagi. Ianya sangat penting sebagai panduan hidup untuk manusia. Okey, sekarang kita akan mendapatkan info-info yang menarik tentang sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan daripada sahabat-sahabat kita. Dan let's go. Kita akan interview seorang demi seorang. Menurut saudara Bad, apakah perbezaan yang ada dalam sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk seorang insan? Dalam membentuk seorang insan, sistem kepercayaan yang akan saya fokuskan ialah agama Islam dan juga agama Kristian. Menurut agama Islam, insan berasal dari perkataan nasia yang bermaksud lupa, yang dapat kita artikan bahawa manusia ialah seorang yang pelupa. Oleh hal yang sedemikian, kerana Allah menganggap bahawa manusia merupakan makhluk ciptaannya yang paling sempurna dan mulia berbanding makhluk ciptaannya yang lain. Oleh hal itu, ia telah menurunkan Al-Quran untuk mendidik dan mengajar insan untuk terus hidup dengan cara yang benar dan memfokuskan diri mereka untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dengan hal itu juga kita dapat perhatikan terdapat banyak cabaran yang harus ditempuhi oleh insan ini. Jadi Al-Quran sangat membantu umat Islam untuk tidak lari dan tidak menjauh daripada Allah. Berdasarkan konsep Al-Nas menyatakan bahawa insan merupakan makhluk yang tidak dapat hidup seorang diri. Oleh itu, insan haruslah hidup secara bersaudara. Daripada segi ini, kita dapat perhatikan bahawa agama Islam mengajarkan insan untuk saling mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. So, dalam arti kata itu, kita dapat perhatikan bahawa Adam juga tidak diciptakan seorang diri, melainkan ditemani oleh Hawa yang diberikan oleh Allah kepadanya. So, menurut Kristian pula, moral amatlah ditekankan dalam umat Kristian. Walaupun undang-undang dan perintah dari garis panduan deontologi yang ditetapkan dalam konsep pengabdian kepada Tuhan menurut perjanjian lama. So, untuk insan di dalam agama Kristian, Tuhan telah pun menurunkan Taurat kepada umat Kristian, iaitu 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ini bertujuan untuk mengajar umat Kristian untuk patuh kepada 10 perintah yang menjelaskan bahawa perintah-perintah ini haruslah dilaksanakan dan jangan diingkari. So, namun begitu, Kristian menunjukkan bahawa manusia juga merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna dan tidak bercacat cela. Di atas keadilan Tuhan yang tidak dapat kita persoalkan, Tuhan, menurut agama Kristian, Tuhan telah menurunkan anaknya, iaitu Jesus, ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa umatnya. Dengan cara itu kita dapat melihat bahawa seorang insan dalam agama Kristian amatlah dihargai dan disayangi oleh Tuhan. Dan kembali kepada 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ini dasarnya menunjukkan tentang kasih. Kerana kasih itu, ia telah menurunkan anaknya
ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Oleh hal yang sedemikian, menurut perbezaan sistem kepercayaan, penekanan konsep insan dalam Al-Quran dan juga dalam agama Kristian menunjukkan bahawa insan di dalam kepercayaan amatlah penting, dan dapat kita pastikan bahawa setiap agama memastikan umatnya untuk melakukan kebaikan dan mengikut perintah yang telah diletakkan di dalam agama tersebut. Dan akhir sekali, apa yang dapat kita perhatikan bahawa perspektif agama Islam dan Kristian dalam mendidik insan hampir sama, namun kita dapat perhatikan kedua-duanya mengarahkan kepada ke arah kebaikan. Itu merupakan perbezaan sistem kepercayaan insan menurut agama Islam yang dilandaskan oleh Al-Quran, dan menurut agama Kristian yang dilandaskan oleh kitab Injil. Okey, terima kasih daripada Saudara Bat. Itu saja. Thank you sebab banyak memberikan info yang menarik terhadap tentang perbezaan dalam sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan. Terima kasih Saudara Bat. Terima kasih. Ya, Saudara Daniel Zikri, saya nak tanya, apakah kesan sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan? Okay, jadinya seperti yang kita tahu, agama yang orang kata common lah dalam Malaysia ni ada 4 agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Jadinya saya akan kupaskan satu persatu agama-agama ni. So yang pertama sekali, agama Islam. Okay, akidah Islam mengajar penganutnya untuk berakhlak mulia dan ianya berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Ajaran ini menekankan kepentingan akidah, undang-undang iaitu syariah dan akhlak, dan ia juga direka untuk mewujudkan kepribadian yang murni dalam diri seseorang umat Islam itu. Okey, yang kedua pula kita beralih kepada agama Kristian ya. Agama Kristian ni maybe kita nampak ada persamaan dengan agama Islam, tapi ada juga perbezaan. Orang Kristian dia mempunyai set nilai yang berbeza berdasarkan Alkitab mereka. Perjanjian Lama mengandungi 10 perintah yang merupakan asas bagi moral Kristian. Perjanjian Baru pula mengajar mereka tentang mengamalkan akhlak yang murni yang menjadi asas kepada apa yang harus dilakukan oleh orang Kristian dalam kehidupan mereka seharian. Yang ketiga, kita beralih kepada agama Buddha. Ajaran Buddha dia menekankan kepentingan kehidupan dengan bermaruah dan mengikuti prinsip-prinsip etika kehidupan untuk mencapai orang kata nirvana. Jadi untuk mencapai nirvana ini, amalan harian mereka hendaklah selari dengan moral mereka agar dapat memupuk dan membina keharmonian dan juga kesejahteraan melalui amalan Pancasila. Pancasila ini pula adalah larangan yang perlu diikuti oleh setiap penganutnya bagi memastikan diri mereka dalam keadaan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir pula, agama Hindu. Okey, penganut Hindu percaya kepada 2 konsep iaitu yang membimbing kehidupan mereka, iaitu yamas. Yang pertama sekali yamas, sifat moral khusus terhadap amalan diri sendiri, dan yang kedua pula adalah niyamas. Niyamas ini adalah sifat moral khusus terhadap kepentingan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini membantu orang Hindu menjalani kehidupan yang bermoral dengan ciri-ciri perwatakan yang baik dan juga tingkah laku yang betul bagi memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Saudara Zakri, info yang sangat padat dan menarik juga. Saudara Daus dan Saudara Arif Syami, kita sudah tahu apakah perbezaan dan juga kesan untuk sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan. Jadi saya nak tanya satu lagi soalan. Apakah cabaran dan solusinya untuk sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan? Okey, baik Saudara Ferdinand. Terima kasih. So
So cabaran dalam bentuk insan dalam sistem kepercayaan agama terlalu banyak. So saya akan nyatakan hanya 3 sahaja. So yang pertama, kefakiran yang melanda sesetengah keluarga. Terdapat segelintir keluarga yang hidupnya bagai kais pagi makan pagi, bagai kais petang makan petang. Terlalu sukar untuk menjaga keluarga dan mencari sumber makanan untuk meneruskan kehidupan. Hingga pada satu tahap terdetik dalam minda mereka untuk berputus asa dan berhenti meneruskan kehidupan. Jadi mereka sebenarnya memerlukan dorongan agama untuk membentuk insan dan jati diri agar tidak putus asa dalam menangani dugaan. Sebenarnya dugaan yang diberikan oleh Allah SWT adalah ujian untuk hamba-Nya menempuh. Tandanya Allah SWT menyayangi hamba-Nya dan sangat rindu untuk hamba-Nya kembali sujud kepada Tuhan. Solusi. So untuk solusi kepada cabaran saudara Ari Syami tadi, yang pertama ialah kita perlu menimba ilmu. Menimba ilmu ni banyak kelebihan dia. Yang pertama sekali, bila kita menimba ilmu, kita lebih bijak membuat tindakan. Yang kedua, ini kenapa kita perlu menimba ilmu agama. Sebab bila kita ada agama, kita percaya yang Tuhan sentiasa ada di sisi kita. Bila kita hadapi dugaan, kita terus berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan last sekali, ini yang paling penting, sebagai contoh Islam. Dalam Islam, hukum membunuh diri adalah kita akan masuk neraka selama-lamanya. So, bila ada dugaan kat dunia, kita dah tertekan dengan dugaan kat dunia, lepas tu masuk kat akhirat nanti lagi tertekan sebab dah masuk neraka selama-lamanya. Ini sebab bila kita bunuh diri, kita dah tak percaya yang Tuhan ada di sisi kita. Sebab itulah kita perlu belajar benda-benda macam ni. Okey, untuk cabaran seterusnya. Cabaran yang kedua adalah hiburan yang dapat memesongkan akidah. Budaya hedonisme ataupun budaya kuning telah melahirkan generasi muda yang tidak mementingkan masa depan. Gelombang revolusi industri 4.0 menyajikan hiburan yang sangat banyak dan melekakan. Insan zaman kini terutamanya remaja terlalu obses dengan hiburan yang dapat meruntuhkan akidah, seperti pergi ke kelab malam, menyertai konsert yang tiada penyekatan hal mahram dan aurat. Jadi kesannya mereka terlalu lalai dan mengabaikan tanggungjawab ataupun tugasan wajib seperti solat 5 waktu. So bila kita dah pergi konsert, dah happy-happy, tapi kita lupa nak tunaikan solat. Tambah lagi, batas pergaulan yang tidak dititik beratkan di antara lelaki dan perempuan juga menyebabkan keruntuhan akhlak seseorang insan itu. Solusinya? So solusi dia, kita perlu berpegang teguh kepada agama yang kita miliki, tidak kisahlah. So bila kita pegang teguh pada agama kita, kita tidak lalai dengan hal-hal duniawi seperti yang dihypekan di barat. Sebagai contoh, pesta seks bebas, LGBT kan, itu banyak merosakkan akhlak-akhlak anak muda zaman sekarang ni. Dan itu hanyalah hiburan jangka pendek untuk penderitaan jangka panjang. Dan inilah sebab kita kena pegang teguh pada agama kita, supaya kita tidak puaskan nafsu kita. Daripada kita puaskan nafsu kita yang kita tahu tidak akan puas, lebih baik kita puaskan rohani kita yang boleh membawa ketenangan jiwa. Okey, untuk cabaran seterusnya. So, kita dah sampai ke cabaran yang terakhir, iaitu kewujudan Syiah dan agama terpesong. Sebenarnya kita sudah tahu, sudah terang lagi bersuluh, ajaran sesat boleh menyebabkan kepribadian agama ataupun seseorang insan yang menganuti agama tersebut terpesong. Seperti yang diketahui, ajaran Syiah adalah ajaran yang tidak mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah bagi Islam. Pengaruh agama Syiah ini sudah makin berleluasa di dalam Malaysia ini, contohnya di Kelantan, di segelintir daerah-daerah, dan jumlahnya sangat dikhawatiri. Akibatnya kehidupan masyarakat pada zaman sekarang huru-hara
kerana wujudnya pertelingkahan antara penganut Syiah dan penganut agama Islam yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. So tambahan, penganut-penganut agama Syiah juga menyebarkan propaganda melalui seseorang yang berprofil tinggi, contohnya lecturer, contohnya doktor-doktor. Dia sebarkan propaganda tentang agama Syiah ni betul, sebenarnya tidak. Dan orang yang dengar tu kadang-kadang dipercaya sebab datang daripada orang yang berprofil tinggi daripada profesor tersebut, menyebabkan sesetengah ahli sunnah wal pengikut ahli sunnah wal jamaah terpedaya. So solusinya, Solusi dia, kita perlu memperketatkan lagi undang-undang kita. Kita memanglah perlu menimba ilmu, tapi bukan ilmu yang sesat. Maka bila kita memperketatkan lagi ilmu-ilmu kita, memperketatkan lagi undang-undang, orang-orang atasan, orang-orang yang berkuasa perlu menyebu atau memantau orang yang mengajar ilmu-ilmu ni supaya tidak tersebar. Okey, kembali lagi dengan saya. Jadi kita semua sudah dapat tahu apa perbezaan, apa kesan, apa cabaran dan juga solusinya untuk sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan. So, berdasarkan info-info yang kita dapat tadi, kita sudah tahu bahawa sudah terang lagi bersuluh yang sistem kepercayaan dan agama ini sangatlah penting untuk manusia, dan ianya sangat penting supaya manusia dapat menjadi manusia yang berkepribadian yang sangat tinggi dan juga berdisiplin. So melalui info-info yang kita dapat tadi, kita boleh lihat benda-benda yang menarik dan benda-benda yang penting tentang sistem kepercayaan dan juga agama supaya untuk manusia, supaya dunia kita akan menjadi lebih aman dan harmoni. Itulah kesimpulan yang kita boleh dapat berdasarkan info yang kita dapat daripada sahabat-sahabat kita tadi. Dan itu saja untuk pelajaran kita hari ini tentang sistem kepercayaan dan agama dalam membentuk insan. Sekian, terima kasih.